Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Kayu Sauki daripada kelas 6 DLP 2 bersekolah di SK Srigaya, Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua guru-guru, rakan-rakan dan para penonton yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, saya ingin berkongsikan pendapat saya bagaimana untuk melindungi haiwan terancam sempena pertandingan pengucapan awam di bawah program kesedaran alam sekitar. Anjuran bersama Jabatan Hidupan Liar Negeri Sabah. Kawan-kawan, tahukah kamu berapakah jumlah haiwan yang terdapat di dalam dunia yang luas ini? Tahukah kamu berapa jenis dan spesieskah haiwan yang wujud di bumi ini? Nah, sekarang saya ingin kongsikan hasil daripada bacaan saya dalam jurnal terokai Ensiklopedia Dunia Seri 10. Terbitan Berita Harian pada 21 Februari 2007 menyatakan bahawa terdapat 2,50 juta jenis haiwan yang hidup dan terdapat di bumi sekarang, termasuklah dinosaur yang telah pupus. Kawan-kawan, hidupan liar yang wujud di persekitaran kita sekarang amat penting untuk memberikan keseimbangan dalam kehidupan manusia dan alam sekitar khususnya. Tahukah kawan-kawan bahawa hidupan liar ini adalah merupakan salah satu aset pelancongan untuk negara kita? Sebagai contoh, di negeri Sabah ini terdapat banyak jenis hidupan liar yang semakin pupus dan terancam. Contohnya, penyu, gajah pygmy, dan badak sumbu Sumatera. Jika haiwan yang semakin pupus ini tidak dipelihara dengan sebaiknya, maka secara tidak langsung akan menjejaskan aktiviti pelancongan di Sabah. Di sini saya ingin kongsikan beberapa faktor yang menyebabkan haiwan-haiwan ini terancam. Pertama, pemusnahan habitat yang merupakan ancaman utama bagi haiwan-haiwan ini. Aktiviti meneroka tanah untuk pembukaan ladang atau membina kawasan perumahan akan memusnahkan habitat haiwan ini. Kedua, sifat tamak dan kerakusan manusia dengan aktiviti penjualan atau pemerdagangan haram ke atas haiwan-haiwan terancam ini. Contohnya, memburu dan menjual gading gajah, tanduk badak sumbu, kulit harimau, dan sebagainya bagi mendapatkan keuntungan yang besar. Ketiga, kurangnya kesedaran di kalangan masyarakat untuk menyayangi dan melindungi haiwan-haiwan yang kian terancam ini. Justru itu, sebagai manusia yang bertanggung jawab di atas faktor-faktor yang menyebabkan haiwan terancam dan makin pupus, saya ingin memberikan beberapa cadangan bagaimana seharusnya kita mengambil tindakan untuk melindungi haiwan yang terancam ini. Pertama, mendidik masyarakat untuk melindungi dan menghargai kepentingan habitat haiwan untuk hidup. Oleh itu, pembakaran terbuka haruslah dikurangkan dan dikawal untuk mengelak pemusnahan secara besar-besaran. Kedua, memelihara habitat haiwan terancam dengan mewujudkan lebih banyak hutan simpan. Ketiga, meningkatkan dan memperluaskan projek atau program pembiakan haiwan terancam bagi mengelakkan kepupusan berlaku dengan cepat. Keempat, menguatkuasakan perundangan dan mengenakan tindakan kepada pemburu haram di bawah Akta Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies terancam 2008. Terakhir, memupuk rasa sayang kepada haiwan peliharaan dan menimbulkan rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam diri setiap individu untuk menyayangi dan menyelamatkan haiwan-haiwan yang terancam. Kerana
Haiwan-haiwan juga adalah makhluk di muka bumi ini. Sekian sahaja pendapat saya untuk melindungi haiwan yang terancam. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru, ibu saya, dan semua pihak yang terlibat kerana memberikan saya peluang yang menyertai pertandingan ini. Sekian, terima kasih.